Faizal Azumu akui tidak layak memegang jawatan timbalan Presiden. Velcro alami kerugian, Zahid Hamidi diminta bersedia dipanggil PAC. NGO Sabah selar pemberi maklumat video rasuah adun tidak lapor SPRM. PAS minta Pahang perjelas isu penjualan tanah kepada syarikat Cina. DBKL nafi wujud perbezaan layanan 2 darjat dalam tindakan kapit tayar. Anthony Loke dedah pernah tolak pencalonan gelaran kehormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Walaupun berjaya menduduki jawatan kedua tertinggi bersatu, Faizal Azumu akui beliau berasa tidak sesuai lagi berada di posisi tersebut selepas tewas dalam PRU lalu. Mengutip laporan daripada Malaysia Kini, Faizal akui cara beliau menyampaikan mesej mengenai pengundurannya dari jawatan timbalan Presiden Parti mungkin menyebabkan berlaku kekeliruan kepada Muhyiddin Yassin. Beliau berkata dalam keadaan tiada kerusi yang diwakilinya memang wajar untuk memberikan laluan kepada pemimpin lain sebagai timbalan Muhyiddin. Pada 1 November lalu, Muhyiddin berkata Ahmad Faizal sempat tidak memahami pelan yang dirangka untuk bersatu selepas berakhirnya PRU lalu. Kata Muhyiddin, beliau mencadangkan agar Ahmad Faizal memberi laluan kepada Ahli Parlimen Larut dan juga Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin selepas timbalan Presiden kerana kedudukannya sebagai timbalan Presiden kerana kedudukannya di Parlimen serta pengalaman sebagai Setiausaha Agung Parti. Untuk rekod, dalam pemilihan bersatu pada 3 November lalu, Muhyiddin kekal sebagai Presiden manakala tempat Ahmad Faizal digantikan oleh Hamzah secara rasmi selepas kedua-dua mereka tidak dicabar oleh mana-mana calon. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi digasa untuk bersedia dipanggil oleh Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC bagi menjelaskan kenyataan beliau yang mengatakan PAC hanya tangkap muat dalam menjalankan penyiasatan. Ahli Parlimen Perikatan Nasional Datuk Rosul Wahid jelaskan bahawa laporan dan dapatan PAC berkaitan Semarak 20 di Jalan Semarak, Kuala Lumpur yang dikendalikan Velcro Berhad adalah hasil prosiding yang terperinci. Jelas beliau akibat dari kekilafan timbalan Perdana Menteri tersebut, peserta-peserta dan Velcro telah mengalami kerugian yang besar. Dalam pada itu, beliau turut mendakwa bahawa kenyataan Zahid tersebut mungkin bertujuan melindungi individu tertentu yang terlibat dalam politik dan berkaitan dengan Velcro. Sebelum ini, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegur PAC yang tidak mendapatkan maklumat sebenar mengenai penjualan bangunan komersial Semarak 20 di Jalan Semarak, Kuala Lumpur yang dikendalikan Velcro. Susulan itu, Ahmad Zahid mengarahkan pengerusi Velcro, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob bersama Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Idris Lasim untuk memberi penjelasan secara tuntas kepada PAC berhubung isu berbangkit itu. Sebuah badan bukan kerajaan NGO menyelar tindakan individu yang mendedahkan video berkaitan dengan rasuah kepada umum tanpa menyerahkan maklumat kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Gerusi Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia G57 Datuk Zulkarnain Mahdar berkata, tindakan tidak bertanggungjawab individu berkenaan telah menimbulkan persepsi negatif kepada mereka yang terlibat dan juga undang-undang negara ini. Tegas beliau, pihak yang mempunyai maklumat sepatutnya terus menyalurkannya kepada SPRM. Susulan perkara itu, beliau membuat satu laporan agar SPRM menyiasat individu tersebut yang didakwa memiliki maklumat perbincangan rasuah antara ahli perniagaan dan ahli Dewan Undangan Negeri mengenai lesen projek di Sabah. Sebelum ini, sebuah portal berita mendedahkan terdapat 8 video daripada pemberi maklumat mengenai hal tersebut. Peguam kepada pemberi maklumat itu berkata, anak guamnya bersedia memberikan bukti
kepada SPRM jika agensi anti rasuah itu boleh memberi jaminan bahawa dia tidak akan disiasat. Jom sertai peraduan bersama NetStep. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Apakah kaitan Fashion Valley dengan khazanah? Apakah warna tudung pembaca berita pada NetStep News bertajuk Fadilah Tutup MOU Pembangkang? Dan lengkapkan slogan channel NetStep akan lebih menarik jika peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form disediakan di ruang description berita NetStep News edisi petang Jumaat 15 November 2024. Pemenang peraduan minggu ketiga, Izhar Zuhaili. Tahniah kepada pemenang. Terima kasih. Penjualan tanah di Harbour Park dekat Gebeng, Pahang kepada sebuah syarikat dari China menimbulkan tanda tanya ramai pihak. Timbalan-timbalan Pesuruhjaya PAS Pahang, Andan Surah, Rabu tegas menggesa kerajaan negeri Pahang dan Pastek Holdings Berhad menjelaskan perkara itu kepada rakyat. Beliau mendakwa butiran lengkap berkaitan transaksi berkenaan tidak didedahkan untuk diteliti dan rasional di sebalik keputusan menjual tanah seluas 23.96 hektar itu. Beliau yang berkata dalam satu kenyataan mempersoalkan adakah hak milik tanah tersebut menjadi hak kekal kepada syarikat China. Dakwa beliau, syarikat terbabit dikatakan akan melabur kira-kira 3 bilion ringgit bagi membina kompleks bersepadu loji penapisan minyak dan petrokimia. Pasdek ketika majlis perjanjian jual beli tanah industri itu menyasarkan memperoleh pendapatan sebanyak 73.4 juta ringgit menerusi perjanjian itu. Tanah industri berkenaan dijual kepada syarikat dari China, Petrolux Refinery Sdn Bhd yang merancang mendirikan sebuah kompleks bersepadu loji penapisan minyak dan petrokimia. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menafikan wujud layanan istimewa berhubung tindakan kapit tayar kenderaan di sekitar Jalan Telawi Bangsar yang tular baru-baru ini. DBKL dalam kenyataan di Facebook berkata, tindakan yang diambil pada Jumaat lalu adalah tegas dan mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Dalam perkara itu, DBKL turut menjelaskan tindakan tidak mengapit sebuah kenderaan lain yang dipertikaikan pemilik beza berkenaan adalah kerana kereta tersebut mempunyai pemandu di dalamnya. Sehubungan itu, pihaknya telah mengarahkan agar pemilik kenderaan yang berada di dalam kenderaan untuk mengalihkan kenderaan mereka dari lokasi berkenaan. Dalam hantaran yang sama, DBKL menegaskan semua tindakan adalah selaras dengan prinsip ketelusan dan keadilan tanpa dui standard demi memastikan keselesaan dan keselamatan semua warga kota. Selepas DAP melalui Pakatan Rakyat Berkuasa di Selangor pada PRU 2008, beberapa wakil rakyat parti itu dianugerahkan gelaran kehormat yang bercanggah dengan dasar parti. Menurut Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke, beliau pernah dicalonkan untuk penghormatan itu tetapi menolaknya secara baik. Loke mendedahkan bahawa pada 2018, Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun memaklumkan kepadanya bahawa Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Mukhris Tuanku Munawir, berhasrat untuk mengurniakan gelaran kehormat kepadanya. Beliau berkata demikian dalam wawancara podcast bersama Malaysia Kini. Beliau menyatakan bahawa walaupun dasar DAP menghalang wakil rakyat daripada menerima gelaran kehormat, ini sering menimbulkan dilema. Sejak DAP pertama kali berkuasa dalam pilihan raya 2008, beberapa wakil rakyat yang berkhidmat termasuk Teng Chang Kim, Eng Su Lim, Chang Fun Hee, Pung Jin Ze dan baru-baru ini Tan Li Fat telah dianugerahkan anugerah dan gelaran kehormat. Sekian untuk edisi petang hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.